Mana tiru, Tuhan tengok. Bulan puasa pula tu lagi kurang pahala. Puasa kalau meniru lah. Betul tak? Tak kot. Betul tak Carissa? Tak kan? Carissa. Baiklah, apa dah ada 37 orang dalam talian, yang lain-lain tu tak masuk terus lah tu. Dia pun tak perasan kata line tak ada. Baik, hari ni saya akan sentuh sementara yang lain-lain masuk, saya akan ceritakan topik yang ke-6 ya, Perlembagaan Persekutuan sebagai tapak integrasi dan wahana etika dan peradaban. Perlembagaan Persekutuan sebagai tapak integrasi dan wahana etika dan peradaban. Apa yang nak ceritanya dalam ni? Kita nak ceritanya ialah Perlembagaan Persekutuan itu adalah rujukan utama kita dalam kita membina perpaduan nasional dan juga hubungan etnik dalam negara kita. Itu topik ini nak cerita bendanya simple saja, akilah, bukan susah pun. Nak ceritanya Perlembagaan Persekutuan itu adalah buat tempat rujukan kita dalam kita nak membina perpaduan nasional, integrasi nasional dan seumpamanya dalam negara kita. Bukan susah pun. Jadi tapak integrasi, apa maksud tapak integrasi yang anda kena faham, iaitu ruang abstrak dan ruang nyata di mana pelbagai pihak termasuklah kelompok etnik, agama, parti politik, badan bukan kerajaan dan seumpamanya berbeza tetapi bertemu di sini. Tapi bertemu dan mencapai titik pertemuan secara aman dan harmoni lah. Dan tapak integrasi itu wujud pada peringkat mikro, pertengahan dan juga makro. Dan perlembagaan perlu sebagai wahana untuk mengurus dan menghayati kemajmukan etika dan peradaban. Dan bagi Malaysia, Perlembagaan Persekutuan adalah dokumen utama yang dipanduan dan sepadan dalam pemerintahan. Perlembagaan Persekutuan itu sangat penting lah. Dia juga menjadi dokumen untuk pemerintahan dan pentadbiran negara selain daripada rujukan utama undang-undang dalam negara kita. Undang-undang dalam negara kita. Walaupun kita sentiasa bertikam lidah, tapi masyarakat kita tidak berparangan. Tidak berparangan dan juga masyarakat Malaysia masih kekal aman dan makmur. Yang dapat lihat di sini, tapak integrasi dalam ruang abstrak yang nyata dan kemudiannya kelompok masyarakat yang berbeza etika dan peradaban berikhtiar mencari persetujuan atau titik pertemuan secara aman dan harmoni. Jadi di situ anda lihat di peringkat makro, meso dan juga mikro. Di peringkat makro ialah perlembagaan, peringkat meso badan bukan kerajaan dan di peringkat mikro peranan rakyat. Dan di sinilah kita akan lihat nanti konsep perlembagaan, sejarah dan garis waktu pengubalan Perlembagaan Persekutuan dan kerangka asas Perlembagaan Persekutuan serta cabaran-cabaran yang wujudlah. Jadi menghayati perlembagaan sebagai tapak integrasi ke arah pengukuhan etika dan peradaban Indonesia perlukan anda membaca. Dan buku yang boleh dibaca itu banyak, antaranya yang didedahkan di sinilah dalam Wikipedia pun ada, Malaya Declaration of Independence dan juga dalam buku-buku diberikan rujukan kepada anda sebagai anda boleh untuk membolehkan anda menghayati perlembagaan sebagai tapak integrasi. Dan setelah anda mempelajari bab ini, akilah anda boleh menjelaskan tapak integrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian menjelaskan latar belakang sejarah Perlembagaan Persekutuan sebagai tapak integrasi utama negara dan kemudian menganalisis perkara-perkara asas dalam Perlembagaan Persekutuan dan dengan memberikan akilah perhatian kepada tapak integrasi, menghuraikan definisi dan konsep perlembagaan sebagai asas etika dan peradaban Indonesia dan menganalisis isu semasa berkaitan Perlembagaan Persekutuan serta menghuraikan cabaran-cabaran yang dihadapi. Jadi sejarah, definisi dan konsep perlembagaan sebagai tiang seri dan tapak integrasi, konsep keperluan dan penghayatan tapak integrasi, 3 tahap tapak integrasi, makro, meso dan juga mikro, dan juga cabaran tafsiran semasa berkaitan dengan Perlembagaan Persekutuan.
Jadi tapak maksud tapak integrasi seperti yang telah saya jelaskan tadi, dia adalah sebuah ruang sosial yang abstrak dan nyata dan satu titik pertemuan untuk kelompok-kelompok strategik. Proses pertemuan berasaskan prinsip tawar-menawar, bargaining, kemudian negotiation, perundingan dan juga mediation, pengantaraan. Jadi ada tapak yang diinstitusikan, ada tapak yang tidak diinstitusikan. Ada tapak yang berjaya dan ada tapak yang tidak berjaya. Dan usaha membina tapak integrasi diteruskan dan menuju ke arah penyatu paduan. Jadi apakah tapak integrasi itu? Dia adalah satu titik pertemuan di antara masyarakat berbilang kaum dalam negara kita. Itu maksud tapak integrasi sebagai wahana sosial. Tapak integrasi sebagai wahana sosial. Jadi ikmal ya, tapak integrasi yang aktif dari atas ke bawah. Ikmal. Kita boleh lihatlah di sini. Iaitu dari atas ke bawah kawasan hukum tetangga yang adalah kelompok strategik ya. Sejak 1970-an lagi sudah wujud. Kemudian ada 8,500 program seluruh negara. Dan daripada orientasi security ke ejen pembangunan, politik, pendidikan dan agama itu. Kemudian bawah ke atas peranan NGO sebagai pengagih habuan pembangunan dan NGO sebagai ejen pemantauan pelaksanaan program untuk minoriti juga. Jadi dalam peringkat inisiatif akar umbi pula ialah seperti street, ini tapak integrasi ya. Kita kata atas ke bawah betul rukun tetangga, bawah ke atas peranan NGO buat program dan sebagainya, dan inisiatif akar umbi ini seperti street wedding kan, perkahwinan di taman perumahan lah. Kemudiannya ada beribu-ribu di seluruh negara kan. Dia datang. Kemudiannya mamakization. Di kedai mamak tempat bertemu lah, di third place concept. Dan juga successful local group initiative for economic, social, cultural reasons. Di kedai mamak lah, mamakization itulah kita bertemu dan juga menghubungkan tali silaturahim. Jadi di Kelantan bila tapak integrasinya kita dapat lihat majoriti penduduk Kelantan 94% Islam, Melayu Islam. Minoriti kita dapat lihat tapak integrasi ruang pertemuan komuniti dan budaya tadi. 6% tadi Cina Peranakan Kelantan, Siam Kelantan, asli Indonesia menjumpa. Itu tapak integrasi. Dalam konteks ruang pertemuan komuniti dan budaya. Dari kes Kelantan juga ada 4 proses majoriti, minoriti. Yang pertama asimilasi, kedua akomodasi, ketiga akulturasi, keempat amalgamasi. Asimilasi adalah kumpulan minoriti menerima dan menghayati unsur budaya utama kumpulan majoriti. Seperti orang Siam Kelantan menerima bahasa dialek Kelantan, status bumi putera dan perakuan pemerintah kolonial tentang undang-undang dan juga undang-undang tanah. Akomodasi pula maksudnya ialah majoriti dan minoriti sedar dan menghormati norma dan nilai masing-masing. Orang Siam Kelantan agama, agama Theravada, Buddhism, adat resam, bahasa Siam. Akulturasi pula adalah proses pinjam-meminjam unsur budaya dalam kalangan etnik berbeza, majoriti dan minoriti. Seperti Siam, orang Siam Kelantan menerima makanan, kesenian dan seni busana Melayu Kelantan ya. Dan akhir sekali, apakah maksud amalgamasi? Amalgamasi ialah asimilasi biologi antara majoriti dan minoriti, khususnya melalui perkahwinan. Siam Kelantan pula perkahwinan campur yang berlaku. Itu amalgamasi. Jadi kes Kelantan juga dalam konteks ini, tapak integrasi tadi ialah Siri Neng Buah, tokoh integrasi Siam Kelantan. Dia adalah pentadbir budaya dan warisan dan peminat dan aktivis budaya wayang kulit Kelantan dan juga mempersembahkan tarian makyum dan menora.
ahli kepada dua pasukan wayang kulit Siam, itu wayang kulit Sunan Sri Wijaya Darul Naim dan juga wayang kulit Sri Cindayu Kok Lanas. Itu kes di Kelantan tu, integrasi Siam Kelantan. Dan penyatu paduan bila usaha untuk membina tapak integrasi terkini ialah penyelesaian pembelahan mengenai ICRD dan penyelesaian konflik kuil sipil Mahamayana Subhanjaya. Itu dua isu di mana usaha membina tapak integrasi dilakukan. Dan kemudian apakah perlembagaan persekutuan itu? Anda tahu perlembagaan itu adalah penting untuk mengawal tingkah laku masyarakat dan juga asas pembinaan etika dan tamadun dan juga undang-undang tertinggi dan sumber rujukan. Keempat ialah menyediakan ruang tapak integrasi iaitu perlembagaan persekutuan, dan kelima tapak integrasi ini menjadi warna etika dan peradaban bagi Malaysia. Cuba anda fikirkan apakah maksud undang-undang, apakah peranan undang-undang dalam masyarakat. Itu merujuk kepada perlembagaan persekutuan lah. Sebab undang-undang tidak boleh bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Dan juga menangkap undang-undang menyumbang dan menghasilkan keharmonian dalam kalangan masyarakat. Atau bila anda bincangkan, jawablah. Dan kita tahu definisi dan konsep perlembagaan itu ialah satu kumpulan peraturan berkaitan dengan pentadbiran negara ini. Dan juga ada 3 badan utama iaitu badan perundangan, badan eksekutif dan badan kehakiman. Dia panggil legislatif, eksekutif dan juga judiciary. Dan perlembagaan mempunyai peruntukan berkaitan kuasa dan peranan 3 institusi tersebut dan juga meletakkan had kuasa kepada ketiga-tiga badan tersebut. Dalam konteks Malaysia, perlembagaan persekutuan adalah dokumen bertulis yang juga simbol kepada kemerdekaan dan kedaulatan negara dan asas kenegaraan negara kita, dan juga digubal mengikut kerangka asal tanah Melayu berdasarkan sejarah budaya dan amalan negara dan mengambil kira semua komuniti yang membentuk bangsa bagi negara ini. Itu penting. Dan kita lihat di sini juga dalam konteks Malaysia, perlembagaan persekutuan lah sebenarnya adalah kontrak sosial atau social contract yang telah diluluskan pengesahan undang-undang berasaskan pada Piagam Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan ditandatangani pada 5 Ogos 1997 oleh Baginda Queen dengan Raja-Raja Baginda Negeri Melayu. Dan perlembagaan persekutuan inilah sebuah manifestasi kesetiakawanan, penerimaan dan persefahaman sehingga membentuk integrasi dalam kalangan komuniti. Dan persefahaman inilah dianggap sebagai kontrak sosial demi kepentingan hak serta warisan asal budaya negara. Cuba anda huraikan hubungan antara perlembagaan dan warga negara dan jelaskan kepentingan kontrak sosial kepada saya. Jadi sejarah dan garis waktu penggubalan perlembagaan persekutuan itu yang anda dapat lihat bermula daripada undang-undang sebelum dengan penjajah, kemudian zaman Melayu Union, kemudian dibuang Melayu Union, digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948, kemudiannya dalam kerjasama etnik pilihan raya dengan perikatan, kemudiannya ada Suruhanjaya Pilihan Raya, Suruhanjaya Rate, Suruhanjaya Perlembagaan itu Suruhanjaya Rate, kemudian Suruhanjaya Rate ini mengambil kira pandangan rakyat Malaysia tentang perlembagaan persekutuan. Dan ada jatuhan usaha kerja dan peristiharaan perlembagaan. Dan anda dapat lihat pilihan raya pertama 1955, 1956 adalah persidangan London iaitu ke arah kemerdekaan Malaysia, kemudiannya Suruhanjaya Perlembagaan dibekalkan dengan terma-terma lantikan, kemudiannya Suruhanjaya RIT mengeluarkan draft pertama perlembagaan persekutuan. Kemudian jawatankuasa untuk mengkaji draft pertama ditubuhkan. Jawatankuasa ini mengeluarkan kertas putih perbincangan tentang cadangan jawatankuasa di London itu. Kemudiannya dibahaskan dan diluluskan di Parlimen British, kemudian dibahaskan dalam Majlis Perundangan Persekutuan pada 10 Jun 1957 dan diterima peringkat negeri. Dan kita tahu undang-undang sebelum pertengahan penjajah ada Hukum Kadin Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, Batu Surat Terengganu membuktikan bahawa
kita ada sistem pemerintahan yang tersusun walaupun tidak ada istilah perlembagaan, dan keadaan ini menjelaskan sistem perlembagaan dan pentadbiran yang tersusun. Dan semasa pentadbiran British, dua buah negeri telah membuat perlembagaan mereka sendiri, iaitu Johor dan Terengganu masa itu pada tahun 1895 dan 1911. Dan Melayu Union ni mendapat bantahan daripada orang Melayu, ya. Sebab kononnya untuk menyatukan dengan negeri Melayu, tetapi mereka nak menyimpan perasaan anti Melayu kerana orang Melayu kerjasama dengan Jepun dan pengenalan Melayu Union dapat melemahkan kuasa Raja Melayu. Jadi ciri-ciri Melayu Union tu anda dapat lihat di sinilah. Semua negeri Melayu kecuali Singapura disatukan bawah pemerintahan Gubernur British, ya. Yang dibantu oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Undangan. Singapura dijadikan tanah jajahan. Kemudian Kedaulatan Raja Melayu dihapuskan kecuali dalam bidang agama dan ada istiadat Melayu. Hak kerajaan sama semua orang tanpa kira dan keturunan. Kenalan ini telah memberikan hak, kita dapat lihat di sini, warga negara kepada siapa sahaja yang lahir di tanah Melayu. Tak kira Cina ke India ke Masalih ke, lahir tanah Melayu dia dapat hak warga negara. Kenapa orang Melayu menentang Melayu Union? Orang Melayu menentang Melayu Union kerana kedaulatan Raja Melayu dilenyapkan dan hak kerajaan diberikan berdasarkan prinsip Jus Soli. Iaitu siapa yang lahir lebih 10 tahun dan lahir sampai Melayu Union, automatik menjadi warga negara. Dan begitu juga orang Melayu menentang kerana hak sama rata diberikan kepada semua warga negara tanpa mengira bangsa. Dan cara Harold McMichael mendapatkan tantangan Raja Melayu yang menggunakan cara paksaan hutan tidak disenangi oleh orang-orang Melayu. Dan kemudian ni ada Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948 ialah 9 negeri Melayu terlibat dalam persekutuan termasuk Pinang dan Melaka. Singapura kekal di tanah jajahan yang berasingan. Kerajaan persekutuan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British dan dibantu oleh Majlis Undangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Persekutuan. Majlis Mesyuarat Persekutuan dianggotai oleh 17 ahli, iaitu 7 ahli rasmi, 7 ahli tidak rasmi dan 3 ex-officio. Ex-officio tu. Dan sultan-sultan diberi hak kuasa memerintah dengan Majlis Penasihat Kerajaan Negeri. Syarat kewarganegaraan diperketatkan. Pemohon mesti lahir di tanah Melayu dan telah bermustatin sehingga 8 hingga 12 tahun. Berbanding 10 tahun sebelum ini, ya. Dan mesti lahir, yang tak lahir pun dapat juga permohonan dulu sebelum ni. Pemohon asing mestilah bermustatin selama 15 tahun. Maknanya dia kena duduk di Malaysia selama 15 tahun. Umur minimum adalah 18 tahun, tapi memiliki pengetahuan bahasa Melayu yang baik. Orang Melayu diberi hak keistimewaan kaum neutral dan mempunyai perwakilan terbesar dalam kerajaan persekutuan. Dan bila kita nak menuju ke arah kemerdekaan, tokoh-tokoh yang menganggotai untuk perbincangan, iaitu Jawatankuasa Perhubungan Masyarakat CLC 1949 terdiri daripada Datuk Onn Jaafar, Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz, Tun Tan Chen Lock, C.C. Tan dan E.E. Turaisingam. Sebut betul-betul EEC Turaisingam. Jadi Jawatankuasa Perhubungan Masyarakat 1949 CLC terdiri daripada pelbagai etnik berusaha menyelesaikan masalah perundangan, perlembagaan, politik dan juga ekonomi. Pilihan Raya Umum 1955. Anda dapat lihat kaum wanita semua keluar mengundi di situ sambil menunjukkan poster-poster tokoh-tokoh yang perlu dipilih. Dan pilihan raya umum pertama Tanah Melayu beri implikasi cukup besar kepada hubungan etnik. Kenapa? Kerana berlakunya kerjasama dan toleransi cukup kukuh antara orang Melayu dan bukan Melayu yang melibatkan pembagian kerusi pilihan raya seperti dalam jadual di bawah. Anda dapat lihat Parti UMNO peruntukan kerusi 35, peruntukan kerusi, peratusan kerusi 69%, peratusan pengundi 84 dan 2%. MCA 15 kerusi diberikan, peratusan kerusi 28%, sedangkan peratusan pengundi cuma 11,2%. Baiknya orang Melayu memberikan kerusi kepada China MCA dan India MIC untuk bertanding pilihan raya, walaupun peratus mereka sangat kecil berbanding dengan peratus orang Melayu. MIC pula diberikan peruntukan 2 kerusi dengan 3 peratusan kerusi dan peratusan pengundi hanyalah 3,9%. Baik orang Melayu, ya. Kalau dapat lihat dah. Begitu juga kabinet
Tunku Abdul Rahman menjadi Perdana Menteri pertama membentuk kabinet terdiri daripada komposisi berbilang kaum, iaitu 6 orang Melayu, 3 orang Cina dan seorang India sahaja. Ini satu lagi tapak integrasi komposisi kabinet. Suruhanjaya Reid pula terdiri daripada ilmuwan dalam bidang perlembagaan Sir Ivor Jennings, Sir William McKell, Hakim B. Malik dan Hakim Abdul Malik, Pakistan. Jadi Suruhanjaya Reid itu menggubal juga perlembagaan Sultan Tanah Melayu. Jadi lantikan Suruhanjaya Perlembagaan atau Suruhanjaya Reid itu telah pun didapatkan di sini. Dapat boleh baca sendiri. Cari laporan Suruhanjaya Reid dan bincang terma lantikan Suruhanjaya Reid dan Rukun Negara dengan memberikan tumpuan kepada isu-isu berkaitan tapak integrasi dan penghayatan etika. Jadi kerangka asas perlembagaan persekutuan kita dapat lihat di sini, negara Islam, perlembagaan undang-undang tertinggi dan elemen warisan. Jadi ada kewarganegaraan yang sama, kebebasan asasi, pindaan perlembagaan dan perkara subversif dan darurat. Itu kerangka asas perlembagaan persekutuan ada 8 perkara kerangka asas itu. Dan kalau kita lihat Islam sebagai agama persekutuan itu termasuklah Islam dan Raja Melayu, Islam urusan sultan-sultan dan negeri. Islam bermula dari sejarah dan warisan dan tradisi itu dan termasuklah kebebasan beragama dan perundangan pentadbiran dan pentadbiran Islam menurut perlembagaan. Jadi kita dapat lihat di sini semua undang-undang bercanggah dengan perlembagaan adalah tidak sah. Dan juga keluaran perlembagaan itu adalah negara ketiga. Jadi elemen warisan di sini merujuk pula ada beberapa elemen warisan lah. Perkara 32, 38, 70, 71, 181 adalah institusi beraja. Raja-raja negeri Melayu yang Ketua Agung dan Majlis Syariah Raja. Ini perkara warisan yang pertama. Iaitu ilmu asal dan telah sekian lama menjadi pengenalan dan identiti bagi negara lah. Kemudian warisan yang kedua ialah agama Islam dan persekutuan. Perkara 3, 11, 84, 12 dan 2. Perkara 153, keistimewaan Melayu dan kepentingan kaum komuniti lain yang sah. Ini juga adalah warisan yang telah lama. Dan juga perkara 152 bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dari segi kewarganegaraan pula bahagian 3 perlembagaan persekutuan dapat lihat 4 cara mendapatkan kewarganegaraan, operasi undang, pendaftaran, naturalisasi dan juga gabungan wilayah. Dan juga boleh dipecat kalau hilang tak setia kepada negara. Dari segi kebebasan asasi pula perkara 5 dan hingga 13 perlembagaan persekutuan menyentuh soal perkara asasi. Kebebasan asasi lah, hak sivil dan politik, hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan bersuara, hak kepada pendidikan dan harta, kebebasan yang tidak mutlak, memikirkan keadaan fabrik masyarakat Malaysia, menjaga kedudukan khas dan kepentingan sah kaum-kaum yang lain. Kebebasan tidak mutlak tertakluk kepada ketenteraman dan keselamatan negara yang menjadi aspek menjaga aspek kewarganegaraan, kedudukan raja dan juga budaya Melayu. Jadi bersedia pindaan perlembagaan itu bukannya susah. Perkara 139 menjadi majoriti mudah, 2/3 majoriti, 2/3 majoriti mesti mendapatkan nama Majlis Raja Melayu. Dan juga perkara 161E, 2/3 majoriti persetujuan Tuannya Terawal Sabah dan Sarawak. Jadi undian pada bacaan kedua dan ketiga dalam Dewan Rakyat dan Dewan Negara serta perkenan Majlis Raja-Raja dan diperolehi dalam proses perkara 10 dalam Perundang 4, undang-undang yang dibuat di bawah perkara 10 dalam Perundang 4, termasuklah perkara 38, 63, 4, 70, 71, 52, 153, 3 dan 59. Akhir sekali ialah menangani ancaman keselamatan itu perlu tapak integrasi, itu ancaman subversif, darurat besar dan jenayah terancam. Jadi berdasarkan ini cuba anda bincangkan peranan dan semangat elemen warisan sebagai wahana etika dan perbahasan. Cabaran-cabaran yang wujud dapat lihat di sini ialah kita tidak dapat lari menapi cabaran sama ada peringkat negara atau peringkat dunia. Jadi semua warga negara
hendaklah berusaha untuk mengatasi cabaran yang sedang dan akan dilalui lah. Jadi di sinilah apa sedikit sebanyak kita perlu lihat. Pertama sekali ialah mengekalkan cabaran kepada kita, mengekalkan kelangsungan sistem negara berpersekutuan. Okey. Kedua, mengekalkan kedudukan agama secara umum dan Islam sebagai agama negara. Ketiga, mengekalkan kestabilan negara dengan menjaga kepentingan perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai etnik. Keempat, menghadapi gelombang hak asasi dan order baru dunia. Kelima, mengekalkan keamanan negara dengan mengawal dan menghapuskan aktiviti subversif dan jenayah yang terancang. Dan keenam, mengekalkan kelangsungan elemen tradisi dalam perlembagaan. Itulah sahaja mahasiswa-mahasiswa sekalian. Alhamdulillah dalam kesuntukan masa ini kita sempat berbincang dan juga mengambil kuis ya. Tahniah kepada berjaya dan pada yang kurang berjaya boleh usaha lagi. Saya difahamkan ada email yang dihantar kepada anda menceritakan markah yang anda perolehi daripada apa yang anda belajar tadi. Okey. Okey, sekarang siapa ada soalan boleh angkat tangan dan tanya sebelum saya minta Bagas Suari baru masuk apa anda jawablah apa soalan-soalan tadi. Silakan. Kalau ada soalan dipersilakan. Ada soalan? Okey. Kalau tak ada soalan, tak ada masalah. Tolong buka video Salista James dan juga lain-lain sebab saya nak ambil gambar untuk masukkan dalam grup kita. 1, 2, 2. Ya ada. Ingat kata ada semua ada. Nur Ain Farah Khanin. Mata baru bangun tidur ke? Atau memang begitu? Okey. Alhamdulillah. Rupanya sembunyi semua ya. Ini Evelyn pun ada juga. Ini ceria je ni. Bangun sahur ke tak? Pagi tadi. Charissa pun ada semua. Firdaus Nurizan ni seorang tak ada dengan siapa ni? Muaz. Ada Firdaus. Saya kata satu Syakirin. Pakai lebay. Bagus. Saya kira 1, 2, 3. Say cheese. Dan saya ambil gambar masuk dalam Telegram ya. Simpan untuk kenangan anda. Ini bukan senang ni. Seumur hidup saya pun tak pernah mengajar dalam PKP ya. Dah 2 tahun. Pejam celik. Hampir 2 tahun lah. So, kenangan anda belajar secara dalam talian ya. Itu luar biasa. Susah kita belajar dalam talian ni. Tapi dia tak ada human touch yang kita panggil dalam bahasa psikologi ni. Kashmira okey, semua ada. Saya kata 1, 2, 3 senyum ya. Senyum itu sedekah. Terutama dalam bulan puasa ni. Kalau masam saja, sama lah macam air cuka. Masam. Tapi kalau senyum manis, sama seperti air honeydew. Oh, buka puasa sedap. Dap. 1, 2, 3. Say cheese. 1, 2, 3. Boleh sampai 2 kali. Saya hantar dan kemudian frame yang kedua ada lagi hamba Allah. Ada 3 frame ya. Minta maaf. Oh, Azwan Shah. Bagus lah. Pakai lebay hari ni. Sambil belajar. Bagus. Zarif. Bagus. Saya kira 1, 2, 3 senyum. Senyum itu bagus. Dan mana seorang lagi ni? Syaza Adriana. Pergi toilet dah. Okey. Saya kira 1, 2, 3 senyum. Dan kita ambil gambar bersama-sama. Masukkan dalam album anda. 1, 2, 3 senyum. Kata cheese. Okey. Ada masuk dalam Telegram group. 1 frame lagi. Macam mana kita ada 3 frame?
Ya, Muhammad Hasif. Evelyn pun tak ada, anak guang. Ada lagi sekali. Muhammad Syakirin, Syafini ada. Muhammad apa ni? Muhammad Ridwan, Raudah. Ini geng-geng selalu masuk. Okey, Ilyas Shah dah ada. Okay, saya kira 1, 2, 3 senyum. Dah masuk dalam grupnya, simpannya. Seorang hamba Allah tak ada, Syaza Adriana. 1, 2, 3. Kata cheese. Alhamdulillah. Tengok gambar dalam anda punya Telegram. Semua cun-cun sajalah. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.